Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 6 Oktober 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Ketika ini Sarawak masih lagi mengimport bahan-bahan makanan termasuk bahan-bahan makanan untuk haiwan dalam lingkungan 3 bilion ringgit ke 4 bilion ringgit setiap tahun. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata ini merupakan satu kerugian bagi negeri Sarawak memandangkan Sarawak berpotensi untuk mengeluarkan produk berasaskan makanan dengan lebih banyak dengan keluasan tanahnya, kesuburan tanahnya dan kerajinan penduduk-penduduknya. Justru Ketua Menteri telah memberikan petunjuk prestasi utama KPI kepada Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah untuk menjadikan Sarawak sebagai pengeksport bersih makanan dan produk-produk berasaskan pertanian yang lain menjelang tahun 2030. Ini satu tugas yang begitu besar, tetapi dia tidak mustahil untuk direalisasikan sebab sekarang ini kita mempunyai banyak teknologi terkini termasuk smart farming ataupun pertanian pintar dengan menggunakan teknologi terkini dan juga kita memfokuskan kepada jenis-jenis tanaman yang mempunyai nilai ekspor seperti durian, nangka, madu, nanas, pisang dan yang lain-lain, dan juga ternakan seperti kerbau, lembu, kambing dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Agriculture Community Outreach Program AgriCorp siri keempat bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kota di Dewan Kampung Meritam Limbang. Seramai 110 orang peserta yang melibatkan 11 buah kampung berdekatan sekitar Jalan Meritam dan Jalan Telahak hadir dan menyertai program tersebut. Laporan berita seterusnya. Masyarakat digesa untuk tidak mempercayai sepenuhnya maklumat di media sosial yang belum tentu kesahihannya sehingga boleh mencetuskan fitnah di media sosial. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, ini kerana ada pihak yang tidak bertanggungjawab telah mengitar semula cerita lama yang bertujuan memberikan imej tidak baik kepada wakil rakyat dan kerajaan. Beliau berkata demikian dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Was Sungai Entajum Tatau. Pada majlis itu, beliau telah mengumumkan projek kecil luar bandar sebanyak RM10,000 kepada Biro Wanita Rumah Was dan projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS kepada 43 pintu rumah was serta projek program transformasi luar bandar RTP 2021 bagi menaik taraf jalan menuju ke rumah was. Sementara itu, dalam majlis pemimpin bersama rakyat yang diadakan di Rumah Nanang Sungai Senunok, Kakus, Datuk John Siki menjelaskan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK berperanan penting dalam menjaga hal ehwal pembangunan dan keselamatan kampung dan rumah panjang. Katanya peranan ini perlu dipikul bersama bagi memastikan kesejahteraan penduduk. Beliau menambah mereka juga menjadi jambatan antara kerajaan dengan penduduk dan harus bekerjasama dengan wakil rakyat dan kerajaan untuk memastikan pembangunan terus dilaksanakan. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari dan Datuk Abang Haji Openg bersetuju memperuntukkan sebanyak RM7 juta untuk menaik taraf jalan menuju ke Rumah Edward Jalin dan Rumah Tadung dan Rumah Nanang Sungai Senunok. Selanjutnya, Duta Khas Perdana Menteri ke Republik Rakyat China Datuk Tiong King Sing menafikan beliau salah seorang daripada 121 ahli parlimen yang memberi sokongan terhadap pembentukan kerajaan baru di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang disiarkan sebuah portal berita The Coverage bertarikh 3 Oktober 2020. Tegasnya, beliau tetap teguh bersama Ketua Menteri dan kesemua ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa berada di belakang Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis doa selamat pelantikan tuai rumah Jugo Uncat Niah Suai. Pada majlis itu, beliau telah menyerahkan sumbangan peribadi sebanyak RM5,000 kepada Biro Wanita Rumah Jugo Uncat bagi membeli kain langsir dan seragam. Berikut pula mengenai pelaksanaan projek transformasi luar bandar Sarawak RTP yang terus merancangkan pembangunan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datuk. Adun Tanjung Datuk, Datuk Amar Jamilah Anu berkata, terbaru terdapat 2 projek RTP yang baru siap di kawasan berkenaan. Jelasnya antara projek itu ialah pembinaan Dewan Kampung Sungai Cina Lundu dan projek naik taraf jeti dan membina jalan di Kampung Temelan Dayak. Beliau berkata demikian semasa melakukan tinjauan dan serah projek RTP Dun Tanjung Datuk di Lundu pada Isnin. Datuk Amar Jamilah menambah terdapat 3 projek lagi masih dalam pembinaan iaitu naik taraf Medan SEDC Sematan Lundu, naik taraf Taman Pasar Sematan dan naik taraf Masjid Kampung Tanah Hitam 1. Berikutnya, biarpun masih terdapat 3 lokasi yang belum siap sepenuhnya dan hanya 1 laluan sahalah sahaja dapat digunakan, projek Jalan Ngemah Demalat yang menjadi laluan penghubung utama Kapit ke Sibu akan dibuka secara berjadual mulai Khamis 8 Oktober 2020. Menurut kenyataan akhbar Jabatan Kejaraya JKR Sarawak pada Isnin, pembukaan jalan secara berjadual itu akan diguna pakai setiap hari iaitu Isnin hingga Ahad dan jalan akan dibuka pada 6.30 pagi hingga 8 pagi, 12.30 tengah hari hingga 1.30 petang dan 6 petang hingga 9 malam. Justru JKR Sarawak memohon kerjasama orang ramai untuk merancang perjalanan dan sentiasa mematuhi jadual yang disediakan serta kawalan trafik sedia ada bagi memastikan kelancaran projek ini demi keselesaan dan keselamatan semua. Sekian edisi petang bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita selanjutnya dalam edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.